Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Nuri Hadatul Syafiah binti Syahrizan dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tugasan 2 Pentadsiran Berterusan JAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital. Baiklah, saya akan serahkan kepada pembentang pertama kita iaitu Nurul Iman. Daripada aspek perancangan, aplikasi ataupun perisian pertama yang kami gunakan ialah aplikasi CapCut, di mana aplikasi ini dapat melakukan kerja pengeditan dengan sangat mudah dan ia juga sangat mudah digunakan kerana dapat dilakukan di mana-mana sahaja hanya dengan menggunakan telefon pintar. Jadi, kita dapat menjimatkan masa untuk kerja mengedit. Yang ketiga, ia juga menggunakan ruang simpanan yang sangat ringan kerana ia tidak memerlukan storan yang sangat besar. Yang keempat, dapat menggunakan pelbagai font tulisan yang sangat menarik mengikut kesesuaian ataupun kreativiti. Dan yang kelima, dapat meletakkan lagu dan bunyi dalam video kita, di mana lagu itu dapat dimasukkan mengikut kesesuaian video dan kita juga dapat meninggikan atau meningkatkan suara watak dalam video tersebut supaya kedengaran sangat jelas. Dan yang terakhir sekali, aplikasi ini ialah percuma, di mana aplikasi ini sangat sesuai bagi pelajar untuk melakukan kerja pengeditan. Baiklah, seterusnya kami menggunakan aplikasi Canva dalam pembikinan video pertunangan kami. Hal ini demikian kerana Canva ni dapat menghasilkan banner-banner yang menarik. Sebagai contoh, kami telah menghasilkan banner gambar bakal mempelai untuk tatapan umum menggunakan aplikasi Canva. Canva ni dapat memasukkan gambar dengan mudah. Sebagai contoh, kami telah memasukkan gambar mempelai dengan hanya memuat turun dan gambar tersebut akan dipaparkan ke dalam Canva tersebut. Kami juga boleh mengedit gambar tersebut mengikut cita rasa kami sendiri. Baiklah, yang ketiga, Canva juga mempunyai pelbagai jenis tulisan yang menarik yang boleh kami pilih. Sebagai contoh, ada tulisan Arial, ada tulisan Comic Sans dan pelbagainya yang kami boleh pilih mengikut cita rasa kami dan kesesuaian poster kami tersebut. Dan yang keempat, Canva ni juga mempunyai banyak template-template yang menarik yang boleh kami pilih. Dan yang kelima, hasil pembentangan dan hasil kerja yang kami lakukan dengan Canva disimpan secara automatik. Tetapi kelemahan Canva ni, kami perlu menggunakan Canva dengan mempunyai capaian internet. Apabila tiada capaian internet tersebut, hasil-hasil kerja yang telah kami buat tidak akan dimuat dan tidak akan disimpan secara automatik. Oleh itu, kami terpaksa mencari capaian internet di tempat-tempat yang tertentu, capaian internet yang laju, supaya hasil kerja kami itu dapat disimpan dan dapat dimuat turun. Baiklah, yang seterusnya, Canva ni dapat menjimatkan masa kerana dapat dibuat secara beramai-ramai. Macam sebelum ini, ahli kumpulan kami iaitu Ahmadiyah telah dijangkiti wabak COVID-19, jadinya kami boleh berkongsi link kepadanya ataupun berkongsi link kepada ahli-ahli kumpulan kami yang lain untuk membuat kerja dalam pada satu masa yang sama, tetapi membuat aktiviti-aktiviti yang berlainan secara tidak langsung. Perkara ini dapat menjimatkan lagi masa dan dapat menyiapkan kerja dengan waktu yang telah ditetapkan. Seterusnya, kami juga menggunakan aplikasi yang boleh dikatakan utama iaitu Google Docs. Hal ini dikatakan sedemikian kerana Google Docs merupakan salah satu aplikasi yang kami gunakan untuk membuat skrip, di mana perkara ini memudahkan kerja kami untuk menyiapkan skrip. Google Docs ni terdapat banyak kelebihan Google Docs. Pertama tu, macam saya cakap tadi, kami menggunakan Google Docs untuk membuat skrip drama. Saya dan ahli kumpulan berbincang bersama-sama tentang jalan cerita dan kemudian kami menulis kembali apa yang kami bincangkan melalui aplikasi tersebut. Bukan itu sahaja, Google Docs ni juga boleh disimpan secara automatik. Jadi kami tidak perlu risau jika segala maklumat atau skrip yang telah kami tulis tadi hilang atau sebagainya, kerana aplikasi tersebut memang dicipta khas untuk menyimpan segala maklumat secara automatik.
Seterusnya, Google Docs ni juga dapat dikongsi dan dibuat secara beramai-ramai. Maksudnya di sini kami tidak mempunyai sebarang kesulitan untuk menyiapkannya atau menggunakannya dengan satu teknologi. Sebagai contoh, ketika menyiapkan skrip, salah seorang ahli kumpulan kami iaitu Ainul Mardiah disahkan dengan positif COVID-19. Jadi kami mempunyai kekangan untuk berjumpa dia sendiri secara langsung kerana masalah tersebut. Jadi kami berbincang sama ada melalui Google Meet ataupun WhatsApp chat, berbincang dan kemudian kami berkongsi pautan Google Docs tersebut dan dia juga mampu menyelesaikan tugasan beliau tanpa perlu berjumpa kami. Aplikasi ini juga digunakan secara percuma. Kami tidak perlu mengeluarkan kos untuk menggunakan Google Docs ni. Jadi merupakan satu kemudahan yang istimewa di mana kami sangat menikmati menggunakan Google Docs. Namun, Google Docs hanya dapat digunakan secara atas talian. Dalam arti kata yang lain, kami perlu mempunyai capaian internet yang laju untuk menggunakan Google Docs. Jika kami tidak mempunyai capaian internet ketika itu, perkara itu akan menyukarkan kerja kami sedikit. Tetapi atas kerjasama masing-masing, kami dapat juga menggunakan Google Docs dengan jayanya. Seterusnya ialah kami menggunakan peranti ataupun aplikasi Google Meet, di mana aplikasi ini digunakan untuk berbincang bersama ahli kumpulan secara maya. Di mana terdapat salah seorang daripada ahli kumpulan kami juga dijangkiti dengan COVID-19. Oleh itu kami tidak boleh membuat perjumpaan secara bersemuka, maka kami menggunakan penyelesaiannya dengan membuat perbincangan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet ini. Di mana aplikasi ini dapat membentangkan pelbagai maklumat seperti slide dan juga video, dan dapat menjimatkan masa dan tenaga, di mana kami tidak perlu bersusah payah pergi ke kantin ataupun pergi ke balai siswa untuk membuat perjumpaan. Kami hanya membuka laptop kami dan just masuk menggunakan link yang diberikan oleh ketua kumpulan. Dan sesi perbincangan yang kami buatkan boleh juga direkodkan dan ia dapat dijadikan sebagai bukti kami melaksanakan perbincangan secara atas talian. Dalam perancangan yang seterusnya, kami juga menggunakan pelantar YouTube bagi memuat naik video tersebut. Dengan menggunakan pelantar YouTube, kami dapat berkongsi pautan ataupun share link kepada orang lain untuk menonton video tersebut. Dan kami juga dapat memuat naik video tugasan pentaksiran di dalam pelantar YouTube. Jadi seterusnya ialah lokasi penggambaran yang pertama. Kami telah lakukan 4 lokasi penggambaran, iaitu yang pertama pada Pondok Cendawan, di mana salah satu babak daripada scene pertunangan antara konflik belah lelaki, dan yang kedua Taman Bunga, di mana proses penyediaan teaser yang kami lakukan pada lokasi penggambaran Taman Bunga. Lokasi penggambaran kami yang ketiga ialah Balai Ilmu. Balai Ilmu merupakan tempat yang paling banyak dirakam situasi-situasi sama ada watak utama atau watak sampingan, kerana Balai Ilmu merupakan tempat yang sesuai berdasarkan situasi-situasi kami. Lokasi penggambaran kami yang keempat ialah Tasik. Tasik merupakan salah satu tempat yang kami guna untuk merakam teaser ataupun pembukaan cerita. Kami memilih Tasik kerana Tasik merupakan satu unsur yang boleh dikatakan indah dan sangat berkait rapat dengan tema dan juga latar belakang lagu kami. Dan ketika itu kami merakam pada waktu senja, jadi teaser kami kelihatan sangat menarik. Jadi kami memilih Tasik sebagai tempat yang sesuai untuk merakam teaser. Seterusnya, perbincangan skrip, di mana kesemua ahli berkumpul di Balsis bagi memudahkan urusan perbincangan skrip. Pada masa ini, kami berbincang mengenai
pengagihan tugas masing-masing di mana kami berbincang mengenai lokasi penggambaran yang akan dilakukan, kos untuk membeli peralatan ataupun dulang hantaran, dan kami juga mengagihkan atau berbincang seberapa banyak babak yang akan kami lakukan, dan yang terakhir yang paling penting, kami berbincang dan mengagihkan watak bagi setiap ahli yang akan dilakukan dalam video tersebut. Seterusnya, selepas kami merangka atau berbincang mengenai skrip, kesemua ahli dapat menggambarkan serba sedikit mengenai babak yang akan dilakukan dan memudahkan urusan merakam video nanti. Dan yang terakhir sekali, kami juga berjaya untuk mendapat persetujuan daripada semua pihak mengenai apa yang telah dibincangkan mengenai skrip dan juga apa yang akan dilakonkan oleh kami nanti. Okey, baiklah. Seterusnya, jika dilihat di slide ini, iaitu kami menyediakan pelbagai jenis bahan ataupun props ketika melakukan drama pertunangan ini, di mana antara barang props dan juga bahan-bahan yang digunakan adalah seperti bekas cincin, dulang hantaran yang mana kami mengeluarkan kos kami sendiri untuk membeli dulang tersebut, dan kami juga menyusun prop lakonan itu seperti di sebuah suasana sebuah rumah pengantin, dan juga di beberapa sekitar kawasan seperti pejabat, dan juga kami menggunakan kawasan luar seperti di laman-laman dan juga taman-taman yang berada di kawasan kampus, dan juga kami melakukan penyediaan dulang hantaran kami sendiri, di mana kami menghiasnya sendiri mengikut kreativiti kami, dan juga kami menyediakan pakaian sendiri dengan yang terdapat di dalam almari kami sendiri, seperti baju Melayu, baju kurung dan sebagainya, sebagai pakaian untuk yang digunakan ketika drama ini dipentaskan. Selain itu juga kami juga menggunakan peranti-peranti seperti telefon juga untuk menunjukkan kami sedang berkomunikasi dengan watak Riana, yang mana kita sedia maklum bahawa di dalam drama tersebut watak Riana merupakan seorang pelajar di luar negara, iaitu di Mesir. Jadi kami menggunakan telefon untuk menunjukkan bahawa kami melakukan hubungan dengan ataupun komunikasi dengan Riana yang ketika itu berada di Mesir ketika itu. Dan kami juga membuat bahan-bahan hantaran dengan menggunakan kasut, sepasang kasut, dan juga sepasang pakaian, dan juga sepasang baju Melayu, yang mana kami ingin menunjukkan kami ingin menunjukkan elemen-elemen kemelayuan dalam drama kami. Dan juga kami juga turut memakai pakaian casual seperti biasa, seperti pakaian harian di rumah, dan juga pakaian-pakaian seperti di pejabat. Seterusnya ialah pembinaan produk. Dalam pembinaan produk ini, kami telah mengaplikasikan sumber digital dan aplikasi atau preset yang kami pilih untuk menyokong aktiviti pembelajaran bermakna. Aktiviti pembelajaran bermakna yang telah diaplikasikan di dalam projek ini adalah melalui aplikasi CapCut. Sebagai contoh, melalui aplikasi CapCut ini, pelibatan pelajar dalam pembelajaran secara individu dapat dipertingkatkan. Malah bolehkan pelajar menerapkan aktiviti nilai-nilai kerohanian. Aplikasi ini juga dapat membina kemahiran, misalnya kemahiran menyunting video, dan juga dapat meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pelajar juga boleh berkolaborasi dalam kumpulan, misalnya saya dan rakan saya iaitu Nurul Suryati terlibat dalam menyunting video. Sebagai contoh, kami menggunakan aplikasi CapCut. Dari aplikasi itu kami dapat bekerjasama untuk menghasilkan sebuah video pertunangan yang menarik lah. Menggunakan aplikasi Canva pula, ahli kumpulan boleh berkolaborasi dengan memberikan idea dan menghasilkan suatu banner ataupun kad pertunangan yang menarik serta kreatif.
Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kreativiti dan inovasi pula. Penggunaan elemen perbualan video yang telah kami fokuskan dan tidak hanya berfokuskan perbualan bersemuka saja. Selain itu juga, kumpulan kami telah mencipta teaser yang dapat menarik minat penonton untuk mengetahui serba sedikit penceritaan sebelum mereka menonton video pertunangan. Dan yang terakhir, meletakkan lagu latar dalam penghasilan teaser bagi memberikan elemen yang mendebarkan kepada penonton. Dan yang akhir sekali, menunjukkan keaslian video inovasi dalam produk yang dihasilkan. Kad undangan berlagu dengan disertakan gambar bakal pempelai turut ditunjukkan, menunjukkan salah satu inovasi daripada kumpulan kami sendiri. Baiklah, di sini merupakan contoh banner yang telah kami hasilkan melalui aktiviti Canva, di mana kami boleh memilih template-template yang menarik dan sesuai dengan gambar yang kami ingin masukkan, dan kami boleh memilih tulisan-tulisan yang kami inginkan sendiri. Dan nampak di sini kami boleh memasukkan gambar bakal mempelai dengan mudah, dan gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas. Saya akhiri persembahan kumpulan pentaksiran berterusan asas pembelajaran digital. Sekian, terima kasih.